3 saya dah ajar sampai. Okey, hari ni, awak nampak tak slide? Okey. So hari ni saya nak buat pasal kekoh. Okey, tapi sebelum saya buat kekoh, saya harap awak dah boleh buat lah question nombor 6 ni Nombor 6 ni bukan identical tau, dia adalah resistor. Kalau identical patutnya semua sama. So figure 3.2 show a resistor are connected to a battery, calculate the equivalent resistor and total current. So ada dua lah you kena cari, R effective dengan I effective. Okay, so saya harap awak tak ada masalah untuk buat ni. Saya buat satu contoh lah. Ke saya dah pernah bincang ni? Belum Dah ke belum? Belum. Okay, so saya buat satu contoh, saya buat A. Yang lain saya nak you buat sendirilah Okay, so pertama sekali lukis. Okay, kalau you lukis, you akan faham apa you buat. Okay, so you lukis. So bentuk dia macam ni. 5 ohm, 6 ohm, 4 ohm. So ini 15 volt. Okey. So saya ambil yang inilah. So ini adalah bentuk parallel. So saya akan buat table lah, yang ini sebelah dia adalah parallel. So parallel 1 over lah. So saya bayarkan ini RA. So 1 over RA sama dengan 1 over 6 plus 1 over 4 lah. So saya akan dapat 1 over 6 plus 1 over 4. So saya akan dapat 5 over 12. Yang ini saya tak letak micro pun tak apa sebab dia tak ada micro. Kalau kapasitor ada micro, so that's why you kena letak microfarad apa semua. Yang ini unit dia ohm je lah, ohm negative 1 lah sebab dia terbalik. So RA saya letak 12 over 5 ohm. Sebab apa saya nak RA? Jangan letak titik perpuluhan, biar je dalam fraction kalau belum selesai lagi lah. Okay, so gambar rajah saya akan jadi yang ini 5 ohm, yang ini RA. So dia akan gabung lah yang ini. So yang ini akan jadi series. So series you tambah lah. So saya terus dapat R effective 5 plus 12.5. So saya akan dapat 7.4 ohms. So saya dapat R effective. Okay, soalan kedua dia tanya V effective, I effective. So V equals to IR. So I equals to V over R lah. So V effective sama dengan V effective, R effective. V effective 15 bahagi 7.4. So you akan dapat 2.03 ampere. Okay. Boleh tak? Boleh? Boleh. So saya harap tak ada masalah lah untuk buat combination ni Sebab kalau you buat yang combination capacitor saya buat tu, awak akan boleh buat lah yang ini. Macam number B ni, you settlekan ni dululah. Ini dalam bentuk parallel, lepas tu series. Kalau yang ini bentuk apa? Ini bentuk parallel, series, parallel balik. Yang ini series, parallel. Boleh tak ni? Sebab Boleh. Dia tak lambat dia punya tu tak lambat kan slide tu? Lambat sikit? Lambat sikit Okey je pun tak ada dapat. Macam ni awak nampak tak slide sekarang?
Nampak tak PowerPoint sekarang? Nampak tengok. Nampak cikgu. Nampak? Okey, hari ni saya nak masuk Nampak. kepada kekoh. Ridwan punya ni bagus. Saya nak masuk pada kekoh sebab kekoh ni markah dia banyak. So saya nak buat kekoh lah, saya nak at least you faham pasal kekoh ni. So kekoh ni sebab dia 10 markah, tu final exam dia 10 marks. So dia sahaja tau. Dia campur dengan power semualah. Okay, so it's very important for you to understand ni kekoh ni. So sebab you ada, besok you cuti kan, so you ada 5 hari untuk faham kekoh ni. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 hari untuk buat kekoh ni. Okay. So apa itu kekoh? Okay, inilah orang yang menjumpai kekoh ni. Dia Gustav Robert Kirchhoff. 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 Okay. So dia adalah German physician lah. Dia ni sama dengan ni lah, geng-geng Einstein lah. Okay, so dia contribute dia dalam electric circuit, stethoscope, black body radiation, inilah pakcik ni lah. Pakcik apa? Datuk Moyang ya. Okay, so dia punya contribution sangat besar lah. Untuk dia lah yang menjumpai untuk yang apa tu, emission spectrum tu lah, energy level, Bohr model tu. Dia kawan-kawan dia lah tu. Okay, so dia nama orang. Okay, so Kirchhoff ni, okay, ada dua. Okay, pertama you kena state and use. You kena state and use Kirchhoff rule lah. You kena tahu dia punya rule. Dia ada dua rule. So first rule dengan second rule. And then you kena use maximum 2 closed circuit. Okay, apa maksud maximum 2 closed circuit? Maksudnya you ada ni bateri. Ini bateri. Ini maksud close, 2 close. Maksud dia ada dua. Dia tak boleh ada lebih daripada dua. Contohnya ni, satu lagi sini, lepas tu tambah lagi. Ini dah 3, salah. Ataupun dia tambah tepi, tak boleh. So selalunya you punya loop hanyalah 2. Loop tu apa? Loop tu hula loop bulat, circle. Yang loop complete circuit, complete bulatan. And then paling penting saya nak ajar hari ni, use scientific calculator to solve simultaneous equation. So hari ni saya fokus dekat ini saja, Kirchhoff saja, 1 jam Okay. So apa itu loop? Okay, kita faham dulu apa itu loop. Loop tu maksudnya ni loop. Ni gambar loop. Ni loop. Ni loop. Loop ni adalah pergerakan dia. Okay, pergerakan dia ni you tentukan sendiri. You punya apa hypothesis lah, you punya sendiri. Because loop you can have 2 ways, either clockwise, macam ni, anti-clockwise. Yang ini clockwise. So katakanlah you buat terbalik, cikgu yang ini saya buat clockwise, yang ini anti-clockwise, tak salah. Sebab yang ini dia ada 2, clockwise boleh, anti-clockwise boleh. Dua-dua diterima. Cuma dia akan affect your final answer. Your final answer will get the same value. Katalah I1 you dapat 0.5. But kalau you terbalikkan, I1 ni akan dapat negatif 0.5. Cuma dia ada negatif je lah. Sebab maksudnya bila ada negatif, maksudnya direction of the current flow tu terbalik. Okay. So itu adalah loop. So that's why loop ni saya suggest please follow who has the highest EMF. What is EMF? EMF ni adalah bateri. EMF tu adalah kuasa-kuasa besar, iaitu yang the one that have energy. So dalam case gambar ni we have 1, 2, 3. Kita ada 3 energy provided. So katakanlah ini 10 volt, ini 5 volt, ini 6 volt. So I will follow the one that have highest, so 10. So maksudnya loop saya ni, saya akan loop ni mesti ikut EMF ni. EMF ni akan keluar dekat positif. Dia keluar dekat sini, positif. So maknanya loop saya mesti sama arah dengan dia. Itu maksud
saya kata follow the highest EMF. Okay, boleh faham tak maksudnya follow the highest EMF? So macam kes ni bukan 6 lah, ini 2. Okay, macam contohnya kes bawah ni pula. Loop ni dia split 2. Okay, bila awak buat loop 1, awak tutup loop 2 ni. Jangan tengok loop 2 ni. So bila awak buat loop 2, awak tutup loop 1. Buang, tutup dengan tangan loop 1. Okay, so awak tengok loop 2 ni. So kalau saya tengok loop 2 ni, so EMF ni 5. Katakanlah ini 2 volt. So saya akan follow 5. 5 ni dia keluar dekat positif ni, dia keluar dekat sini. So saya akan follow lah, loop saya akan follow dia. Sebab yang ini 2, positif dia keluar dekat sini. So dia akan jadi, kalau saya follow ni, dia akan jadi negatif. So nampak tak dia opposite. So nanti yang ini akan jadi negatif 2 volt. So EMF, loop, please follow the one that has highest EMF. Okay, tak apa, tak faham tu pun tak apa dulu, yang faham awak faham pasal loop lah. Loop ni boleh pecah 2, clockwise boleh, anti-clockwise boleh, tak nak buat terbalik tak ada masalah, cuma jawapan awak akan jadi terbalik. Okay, so saya pergi kepada Kirchhoff dulu. Okay, Kirchhoff ni dia ada first rule. Apa first rule dia? First rule dia depend pada junction atau current rule atau junction lah, fikir ke junction. Okay, the sum of current, dia kata the sum tu sum total kan. The sum of current entering any junction in the circuit must be equal to the sum of current leaving the junction. Maksudnya, submission I in mesti sama dengan submission I out at junction. Maksudnya dekat junction mana awak pilih. Okay, kenapa kena pilih pula? Okay, contohnya tadi awak ada tadi gambar macam ni. Okay, ni gambar dah sikit awak. So mana junction? Junction adalah yang ini 2 je. Ini, saya selalunya junction kita akan label huruf lah A, B. Okay, so yang ini kenapa tak panggil junction cikgu? Ini bukan junction, ini corner. Sudut. Junction, junction tu dia ada 2 cabang. Junction tu ada 2 cabang. So you kena pilih mana satu jalan you nak pilih. Atau dia akan split. So this one ni katalah C, D, E, F. C, D, E, F is not a junction. It's a corner. Dia arus yang sama. Dia ikut jalan yang sama. Dia cuma corner-corner. Dia buat bengkok sikit. So that's why junction adalah A atau B. Selalunya ni lah 2 ni je. So macam mana awak nak buat? Okay, ni contohlah junction A dengan junction B. Okay, so saya ada current masuk dan keluar. So siapa yang masuk? Saya suka bayangkan ni pintu rumah. Siapa yang tengah masuk pintu? I1 dengan I2. I3 buat apa? Keluar rumah. So awak akan tulis I1 plus I2 sebab I1 dengan I2 masuk. I3 adalah out of the junction. Okay, tengok B pula. Okay, dekat B lain. Okay, dekat B I1 yang masuk. Tapi I4 dengan I5 keluar. So maksudnya dia follow first rule of Kirchhoff. Submission I in equals to submission I out. Okay, boleh tak? Faham tak Kirchhoff first rule tu? Faham. Okay. Alright. Kirchhoff second rule. Kirchhoff second rule dia follow loop. Apa itu loop? Loop tu adalah yang pusingan yang tadi awak kena buat tu lah. Okay. Okay, Kirchhoff second rule dia kata in any loop. So maknanya ada banyak loop lah, ada 2 loop lah tadi, loop 1, loop 2. The sum of EMF mesti equal with the sum of product of current and resistor. So kalau saya buat dia punya formula, submission EMF sama dengan submission IR in any loop. Okay.
Tetapi dia ada dua juga rule dia kena tengok lah, sign convention. Okey, apa itu sign convention? Iaitu plus minus nak letak macam mana. So pertama kita tengok pada EMF. Okey, cuba tengok gambar rajah dua ni, apa beza? Direction of loop sama, dua-dua ke kanan. Maksudnya dua-dua clockwise lah, sebab dia ke kanan kan, clockwise. Okey, bateri. Yang ini bateri dia positif dekat sini. Yang ini bateri dia positif dekat sini. Dah lain kedudukan bateri lah. So kalau positif dekat sini, EMF akan keluar dekat positif. EMF ni macam current lah. Current pun keluar dekat positif kan. So EMF dia keluar dekat positif. So if they are same direction with the loop, so your EMF is a positive EMF. Okay, but if your EMF ni positif, dia keluar ke sana lah. But if your EMF is opposite direction with the loop, it's become negative EMF. Boleh? Boleh. Okay, boleh faham tak? So maksudnya EMF, tengok EMF iaitu positif. Kalau bateri positif, keluar EMF. So current dia sama, loop dia sama tak? Sama, dia positif. Kalau dia opposite, dia akan jadi negatif. Okey, ini pula untuk yang second one, sebab tadi formula ada submission EMF dengan submission IR. So yang ini awak kena tengok EMF dengan loop. Yang ini pula awak kena tengok loop dengan current. Okey, so dua-dua ni benda berbeza Okey, cuba tengok gambar rajah ni, direction of loop sama, apa yang beza dia? Current. Okay. Current dengan loop sama arah, positif. Current dengan loop opposite direction, negatif IR. So senang kata, sama arah, positif, berlainan arah, negatif. Boleh? Boleh tak? Cikgu, Ya. direction of loop tu dia akan kasih kan cikgu? Tak, you kena buat sendiri. Kan saya cakap tadi ni, sendiri. Loop tu sendiri kena buat. Kena lukis sendiri. Okey, kita tengoklah contoh soalan Soalan saya buat soalan. Ni senang example ni, senang example ni, example ni. Okey. Alright, so ini contoh soalan. Soalan dia macam ni. Tak ada loop, tak ada current, apa-apa pun tak ada. Dia bagi you gambar bateri dengan resistor je. Dah itu je. Dan dia suruh cari banyak pula tu. Inilah contoh 10 markah. Rasa ini contoh soalan PSPM ni. So banyak benda dia suruh cari. Memang 10 markah lah. Okay, so apa yang you kena buat bila nampak soalan macam ni, you kena lukis. Kena lukis, tentukan direction current, tentukan EMF, tentukan loop. Banyak kerja. Dia banyak kerja tapi dia boleh dapat jawapan semua nanti. Okay. So saya buat contoh lah ni dekat sini. Saya lukis. P2 tadi dah buat. Saya buat dengan diorang. Saya ambil gambar. Okay. Ni gambar tadilah. Sama je. Okay. So memang ambil masa nak pasang curve ni. So you ada video ni nanti tengok banyak kali. So ada 5 hari untuk tengok. Sebab apa lepas ni saya tak masuk dah curve. Saya akan masuk potential divider dengan potentiometer tu lagi benda lain pula dah. So memang betul makin belajar makin susah dia punya level je. Tapi you kena buat. Kalau you tak buat macam mana? Tak ada boleh berjaya. Kalau tak berjaya dah lama matrik ni tutup. 10,000 orang, 15,000 orang masuk, seorang je dapat 4 flat. Yang lain semua fail. Tak logik. Dah lama dah matrik ni berjaya. Dah lama dah matrik ni ada kekal je. So it showing that boleh. Boleh buat, boleh. Kalau tidak dah lama dah matrik ni, batalkan je lah matrik ni, asyik budak semua fail je. Okay?
So boleh buat. That's why saya nak kena push you ajar yang ni sebab saya nak bagi you masa 5 hari untuk fahamkan. Sebab dia banyak kerja kena buat. Okay. Tapi saya rasa dalam exam dia akan bagi current. Sebab apa kalau dia tak bagi current, banyak jawapan akan. Dia bukan banyak jawapan. Jawapan ada banyak. Jawapan you masih lagi kekal. 0.5 tapi saya kata ada negatif positif lah. So selalunya dalam exam dia akan bagi you gambar direction current. Macam contoh tutorial you, kalau you tengok tutorial you, dia macam ni, soalan dia macam ni lah. Dia dah bagi you current. Ni dia dah bagi you direction of current. Okay, tapi tak apalah kita buat soalan yang susah supaya nanti senang lah kalau datang yang susah you boleh buat. Macam ni dia tak ada bagi direction of current tapi dia dah bagi I1, I2. Dia dah bagi siap-siap kat mana I. Sebab apa dia dah bagi siap-siap? Sebab dia tak nak nanti banyak sangat nak menanda. Kalau dia tak bagi I, nanti you buatlah sini I1 ni, I2 ni, I3, nanti dia pening. So bila dia label I ni, please follow the I is given. Jangan pandai-pandai, cikgu saya labelkan ini I3. Tak boleh, you kena follow lah. Orang bagi mi kari awak, orang minta mi kari awak bagi mi sup. Marahlah. Betul tak? Awak order mi kari tapi orang bagi awak mi sup. Awak marah tak? Kan awak makan je. Tak jawab pula. Dengar ke tak? Makan je cikgu. Makan. Makan je Di Bandung sedap. Makanan dia terima. Okey lah, ni kasut, saiz kasut. Awak pakai kasut saiz US 8, orang bagi awak US 10. Awak nak ke? Besar. Tahu tak nak. Tak boleh lah, kena follow lah. Kalau saya kata makan tu dia makan apa saja. Tak boleh cakap makan makanan ni. Ya, dia tak boleh lagi beli makanan kat luar. Tak boleh. Boleh. Boleh dah lah, Food Panda semua boleh dah lah. Boleh. Dah boleh dah, tak apalah. At least tak adalah you boring. Macam itulah duduk kat penjara tau. So janganlah buat benda yang merosakkan awak. Kan? Okey, dah masuk kepada ni. Tak habis saya punya kekof ni. Okey, tengok kepada kekof ni. Okey, apa yang berlaku ni? Oh, banyaknya kerja kena buat. Okey. So, apa pertama sekali saya cakap? Label current. Label. Kita buat labeling dulu. Current. Okey, macam mana nak tentukan current dia ke atas ke bawah ke kiri ke kanan ke? Tengok current selalunya keluar dekat mana? Dia keluar dekat bateri. Ni bateri. So ini positif. So current selalunya keluar kat bateri lah. So ini I1 lah. So ini I1. Sebab apa? Kalau ini saluran coklat, yang keluar pun mestilah coklat. Takkanlah coklat tiba-tiba keluar strawberry. Tak boleh. Dia mesti coklat juga. So I1 saya yang inilah. So ini selekor. Coklat tu buat apa? Dia pusing lah. Dia tak akan jadi strawberry. Dia pasti jadi coklat dan dia masih lagi coklat. Cuma bila sampai dekat simpang, dekat junction, saya label junction saya A. So bila sampai dekat A, dia tak boleh cross. Dia akan split sebenarnya. Tapi saya tak tahu dia split bagaimana. Awak tak boleh cakap, cikgu saya split yang ini, saya bayangkan I1 ni 10, ini 5. Tak boleh, awak tak boleh pandai-pandai awak cakap awak dah bagi 2. Sebab apa? Tak semestinya dia punya saluran dia tu sama besar. Mungkin yang ini, contohnya saya buat macam ni lah. Okay. I1 ni saya bagi 10 ampere. Awak tak boleh kata ini 5, ini 5. Mungkin ini 7, ini 3. Kita tak tahu. You tak boleh cakap ini 8, ini 2. You main agak-agak. Mungkin ini yang 7, ini yang 3. So saya tak tahu, saya tak boleh lah. So saya biar je I1. So saya cari lagi I1. Mana coklat saya? Coklat. Oh sini coklat juga. Sini coklat, sini pun coklat. So ini simpang B. A dengan B ni macam traffic light. Dia stopkan everything. So maksudnya coklat ni dari sini sampai sini stop. Okay. Saya tak buat I. Kenapa cikgu tak buat I? Sebab dia tak ada power supply. Bila tak ada power supply, saya tak tahu dia punya current. Saya tak boleh buat. Saya akan buat yang ada current dulu. Okay, ni ada current. Ni positif. So positif, current keluar. So ini I2 lah sebab ini strawberry. Sekarang ni strawberry. Ada corner dia jadi strawberry juga. Strawberry. Stop.
stop dia tak akan dia stop ni bayarkan station traffic light. So ini pun strawberry. So strawberry punya kawasan yang inilah. Okay. So apa jadi dekat I? Okay, saya nak buat dia ke atas ke bawah? Okay, you have to look at the logic lah. So you tengok junction A ni, I1 masuk rumah dia. I2 pun masuk rumah dia. So I3 kena mengalah. Dia kena keluar. Sebab ikut first rule lah. First rule cakap when submission I in must equal to I out. So awak tak boleh buat semua in. Kalau awak buat semua in salah. Mana boleh current semua nak masuk tak ada keluar. Dia tak boleh, tak cukup lah sekit tu. Macam contohnya macam ekonomi lah. Semua orang nak simpan duit. Tak ada siapa nak berbelanja. Tak boleh. Dia tak rolling ekonomi tu. Tiba-tiba cikgu masuk ekonomi pula. Okey, boleh tak ni? Boleh tak yang labeling ni? Boleh. Okey. Okey, saya dah label I. Okey, yang kedua saya akan label EMF. Okey, EMF. Saya ambil color lain, color biru. So EMF dia keluar dekat bateri. So ini EMF saya ke atas. Yang ini EMF saya ke atas. Yang ini tak ada EMF. Okey, yang ketiga loop. So loop ni ikut siapa saya cakap tadi? Ikut highest EMF. So saya akan ada dua loop lah. Ini loop pertama, ini loop kedua. So bila saya tengok loop pertama, oh ada satu je loop. So dia je lah berkuasa. So saya akan follow dia. Loop saya ni akan ikut ni, so dia ke atas. So dia clockwise. So loop saya clockwise. Okay, loop kedua saya akan tengok kuasa. Mana yang ada kuasa? Dia seorang je ada kuasa. Sebab sini tak ada. Kalau sini ada, you kena tengok comparing tau. Okay, so yang ini loop saya akan jadi anti-clockwise. Faham tak loop ni? Saya tak faham loop ni. Okay, saya bagi contoh lagi. Ni ni exercise yang awak akan buat lah. Tapi ni tak ada masalah. Yang ni pun sama. Okay, ni positif. EMF saya keluar kat sini. Ini positif. EMF saya keluar kat sini. Ini positif. EMF saya akan keluar kat sini. Okey. 10 dengan 5. Ni loop pertama saya. Ini loop kedua saya. 10 dengan 5. Siapa menang? 10. So EMF saya akan, loop saya akan follow ni lah. Tapi tak ada masalah bila awak tengok kat sini. Dia pun sama. Tak ada masalah. Tapi katakanlah ini terbalik. Dia akan ada masalah lah. So yang ni akan jadi negatif lah nanti. Okay, macam ni pula. Okay, 5 dengan 5 sama level. So, pilihlah salah satu. Saya nak pilih ni. Okay, so loop saya akan jadi ni lah. Macam ni. Oh pun tak ada masalah sebab ni ke bawah, ini pun ke bawah. Ini ke atas, ini pun ke atas. So, loop kedua saya adalah anti-clockwise. Ini clockwise, ini anti-clockwise. Boleh faham tak loop tu? So, loop tu, ya. Kalau yang loop ni dia memang wajib satu clockwise, satu anti-clockwise ke boleh dua-dua sama? Boleh dua-dua clockwise. Boleh, tak ada masalah. Contohnya ni. EMF ni 8 volt. EMF 2 tak bagi. So, katakanlah ini awak buat, awak follow ni kan. So, ini adalah anti-clockwise, loop 1. So, yang ini EMF ke sini. Yang ni pun sama juga. Ini pun adalah anti-clockwise sebab awak follow ni, loop ni. So dua-dua anti-clockwise, tak ada masalah. Loop ni tak salah kalau buat terbalik, cuma jawapan akhir awak tu akan, contohnya patutnya dua-dua ni clockwise, awak buat dua-dua ni anti-clockwise. Jawapan awak akan dapat sama, cuma awak akan dapat negatif je. Itu je beza dia. So that's why saya cakap ni kena lukis. Kenapa kena lukis? Supaya examiner tahu di mana kedudukan loop awak. So jangan malas lah. Bila suruh lukis, tak nak lukis. Kalau awak tak lukis, how do I know where is your loop? Mana saya nak tahu? Takkan saya nak jadi bomo pula. Oh, saya agak-agak dia guna clockwise, anti-clockwise. Tak boleh. So that you need to draw.
memang akan nampak buruk lah you punya ni baca banyak. Tak apa, buat loop. Yang penting loop tu yang penting. Current tu penting lah juga. Tapi loop tu. Sebab examiner want to know where is your loop. Sebab different loop will give different answer. Ya. Dia akan different direction lah. Tak salah. Cuma akan bagi jawapan negatif nanti. Dalam exam dia tak bagi loop. You kena buat sendiri Loop ni buat sendiri. Okay, dah settle. Ada 3 label yang you kena settle, baru buat table. Okay, buat table. Okay, so saya tak tengok soalan lah sebab ini soalan saya lah. Saya berdasarkan lukisan saya. Okay, saya akan pecahkan kepada 2. KL1, KL2. Kena pergi KL lah pula dah. Bukan pergi KL. Kirchhoff Law 1, Kirchhoff Law 2. Itu masuk KL1, KL2. Okay. So KL1 cakap submission I in sama dengan submission I out at junction A. 1 markah. So maksudnya kalau dalam exam, saya malas lah cikgu buat Kirchhoff, saya buat ni je. Dapat 1 markah. Kalau malas lah. Kalau betul-betul malas macam tu, tak payah belajar lah, pergi kerja. Tidak malas je hidup awak ni, tak boleh. You are still young, baru umur 18. Kenapa nak malas? Saya malas tak apa, awak jangan malas. Awak you are still young. Okay, so kalau awak tengok ni, kenapa cikgu dapat 1 markah? Okay, kita tengok dekat list formula. Bila saya check dekat list formula, tak ada pun formula yang I in, I out. So when they not giving you the formula, so they should give you credit lah. Dia kena bagi you 1 markah. Tapi dengan syarat you kena beritahu lah junction mana you pilih. Sebab A dengan B different tau dia punya nilai. Okay, contohnya saya buat A. Okay, bila saya buat A, siapa masuk rumah? I1 dengan I2. So I1 plus I2 sama dengan I. Kalau saya pilih B, okay, tengok saya pilih B saya akan dapat yang masuk adalah I. I sama dengan I1 plus I2. Different. So that's why kena cakap junction mana you pilih. Okay, boleh? Okay, dah tulis ni, saya tak, sebab kita nak guna calculator, susun A, B, C, D. Sebab kita akan guna calculator mode equation. So, saya akan buat macam ni. I1 plus I2 minus I equals to 0. So, saya akan labelkan ini A1, B1, C1, D1. Sebab kita akan guna yang tadi dia cakap use scientific calculator. So kita akan guna mode equation nanti. So label je macam ni, A, B, C, D. Contohnya cikgu, I1 tambah I2 kat sini. I2 lah jadi negatif. Mesti bawah belakang ni 0 lah. Untuk kes ni lah, yang kes lain tak yang kes lain ada nilai. Okay, dah settle ini your first equation. First equation. Kita akan ada 3 equation kita buat nanti. Okay, dah settle KL1. Kita masuk KL2 pula. Okay, KL2 dia punya formula adalah submission EMF equals to IR. Ini formula general dia. Dan dia adalah ikut loop. Kalau yang ini ikut junction, yang ini ikut loop. So, saya akan split kepada 2 lah. Loop 1 and loop 2. So, saya ada 2 loop saya kena buat. Okay, saya buat loop 1 dulu. Okay, tengok loop 1. Bila saya buat loop 1, tangan ni tutup loop 2. So saya fokus dekat gambar rajah ni je. Ni kalau saya buat ni saya padam lah ni nanti. So saya fokus dekat ni. Saya ambil tangan, saya tutup dekat loop 2. Masa exam ambil tangan tutup. Okay, tengok dekat loop 2 ni. Pertama kita akan tengok EMF. Ada berapa EMF dekat sini? Ada 1. Okay, saya ambil highlighter ni. 1 je. 12. 12 je EMF you. You tak ada EMF lain tak ada. Kalau ada kena kira consider lah kalau ada EMF kat sini, EMF kat sini, EMF kat sini kena ambil lah. Sebab dia sum tu total. Okay, so dia adalah 12.
Dan arah dia, cuba tengok. Loop EMF awak ke atas, loop awak ke atas. So dia adalah positif. So saya letak dia positif 12. Okey, yang kedua saya akan tengok IR. Okey, apa yang saya akan buat? Saya fokus kepada resisten dulu. Ada berapa resisten dalam kes ni? Okey, kita tengok. Ada berapa resisten dekat loop satu je dulu 3.8, 1.2, 9.8. So ada 3. Katakanlah ada internal, ada resistor, so tambah semua. Kenapa cikgu tak ambil 6.7? Sebab ini loop 2 punya, ni rumah 2. Janganlah tengok, ambil rumah 1 dulu. Ambil rumah 1, ambil rumah isteri pertama dulu. Kalau cakap benda-benda tu dia ingat sikit. Okay, so saya ambil rumah isteri pertama dulu. So ada berapa anak dia? Ada 3.9, 1.2, 9.8. So 3.9, 1.2, 9.8. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab ini baru R, saya tak buat I lagi. Okey, kita buat I pula. 3.9, siapa yang lalu dekat 3.9? I1. Siapa yang lalu dekat 1.2? I. Siapa yang lalu kat 9.8? I1. Okey. Macam mana nak tahu tambah dengan tolak pula cikgu? Okey, mari kita tengok loop. Hijau ke kalau ni. Okey. I1 dia ke sana. Nampak tu I1 ke sana. Sama tak arah dengan loop? Loop ni tak cukup pula dah. Ni. Okey. So sama tak? Sama. So dia jadi positif. Okey. Mana I ni? I. Sama tak arah dengan loop? Sama. So dia pun jadi positif. I1 yang ni lah. I1 yang ni. Sama tak arah dengan ni? Sama. Dia pun positif. Faham tak yang ni? Faham tak? Yang maksud saya positif negatif ni apa benda lah cikgu buat ni. Faham tak? Diam lah. Cikgu boleh tak tolong ulang kenapa yang kat IR tu dia positif? Saya tak faham sangat. Okey. Ingat tak sign convention tadi dia cakap sign convention yang ni. Ni sign convention. Dia satu dia tengok EMF, satu dia akan tengok loop dengan current. So kalau loop awak dengan current sama arah dia positif. Kalau loop awak dengan current opposite direction dia akan jadi negatif. Faham tak? So kalau kita tengok balik gambar awak tadi ni, okey. Saya buat loop kedua loop kedua. Okey, jap sebelum saya habis yang ni. Okey, sebelum saya habis yang ni. Okey. Bila ni saya kena susun A, B, C, D. So A adalah I1. So saya pilih ni lah. Saya buat warna merah. Boleh lah. 13.7 I1. I2. Ada tak I2? Tak ada. So kosong. I2. C mesti I. Ada tak I? Ada. I sama dengan 12. So ini equation nombor 2. So ini akan jadi A2, B2, C2, D2. Okay. Ini susun je. Yang ni susun. Saya rasa yang ni tak ada masalah. Okay. Tengok kepada loop Okay. Ini kita buat balik ni. Loop kedua. Okay. Bila saya buat loop kedua, saya tutup ni. Okay. So saya keluarkan highlighter. Sebab apa saya keluarkan highlighter? Sebab saya nak bagi awak tengok. Kalau tapi dalam exam tak payahlah kalau buat highlighter ni buang masa ni sebenarnya ni. Okay. Ini. EMF saya ke atas. Sama tak arah dengan loop? Sama. So dia positif. Positif 9. Kenapa dia seorang je cikgu? Sebab bila saya check dekat loop saya ni, dia seorang je yang ada EMF. Orang lain tak ada EMF. Tak semestinya tengok ayat soalan. Kadang-kadang ada soalan kat sini EMF. So you kena tengok lah. Okay. Seterusnya saya tengok ada berapa
anak dia di R ni. Ada berapa R? Sebab formula dia R. Ada berapa R dekat loop kedua? 6.7 dengan 6.7 ada ni. 1.2 ni dikira dan tak ada. So maksudnya saya akan tulis 6.7 1.2. Sebab apa? Saya tutup yang ini, Yang ini yang saya buang. Yang ini ada lagi. 1.2 ni ada lagi. Dia di-consider. So 1.2 ni dia duduk kat loop 1 dan loop 2. Okey. Sekarang ni current. Salah kata pasal current ni lah dia tak faham. Okey, kita tengok current. 6.7, siapa yang lalu dekat dia? I2 ni. I2 arah dia ke kiri. So sama arah dengan ni. Sebab arah dia pun nak ke kiri. So that's why dia jadi positif I2. Sebab gambar current dengan loop arah dia ni sama. Okey, tak faham lagi. Okey, tengok I2. I2, siapa yang lalu dekat I2? Ni I. I yang lalu kat I2. So I, anak panah dia sama dengan ni, loop ni. So dia pun warna merah. Dia pun positif I. Boleh tak? Sarah? Boleh cikgu. So maksudnya bila KL2 ni ada dua kerja kena buat. Satu, kena tengok EMF dengan loop. Bila bahagian ni pula kena tengok current dengan loop. Okay, dah settle ni 9 sama dengan 6.7 I2 tambah 1.2 I. Susunlah ABC. I1 tak ada, so kosong I1 tambah 6.7 I2 tambah 1.2 I sama dengan 9. So ini nombor 3. So ini akan jadi A3, B3, C3, D3. Okey, boleh? Okey, keluarkan kalkulator. Okey, kalkulator ni. Kalau saya guna kalkulator yang lama ni tekan mode 3 kali akan nampak equation. So, calculator. So, mode 3 times you akan nampak EQN. Equation. So, you tekan 1. So, you tekan 1, you akan nampak unknown. So, ada berapa unknown dalam kes ni? Ada 3. I1, I2, I. I1, I2, I. I1, I2, I. So, tekan 3. So, dia akan keluar A1, B1, C1. A2, B2, C2, A3 semua tu lah. So apa yang awak kena buat? Awak kena follow ni lah. Okay, so A1 saya ni, saya tengok equation A tu adalah refer kepada I1. 1 tu refer kepada equation pertama. So saya tengok equation pertama. A1, 1. So saya tekan 1. Sama dengan keluar B pula. So B1, 1. C1, negatif 1. D1 kosong. Kenapa C1 negatif? Cikgu ni negatif. Okey, kosong. A2 13.7. B2 kosong. C2 1.2. D2 12. A3 kosong. B3 6.7. C3 1.2. D3 9. Ya, saya salah tekan tadi. Okay, 6.7. Okay, so saya dapat jawapan saya adalah
X 0.72, Y 1.03, Z 1.75. Apa ini? Ini sebenarnya I1, I2, I3, ampere, ampere, ampere. So dapatlah jawapan sekaligus. So kita check betul tak jawapan kita. Ni tadi yang saya buat. Ni. So betul lah. 0.72, 1.03, 1.75. Betul? Okey. Siapa yang guna kalkulator baru, bukan kalkulator ni, saya rasa ramai guna kalkulator baru Okey. Tekan mode, tekan number 5. Kalkulator baru, tekan mode, tekan equation. Nombor 5 kalau tak silap saya. Betul tak nombor 5? Cikgu, nombor 5 dia keluar vektor. Bukan, macam nombor berapa? Nombor 3 Equation, dia tulis EQN. Dia nombor A. Oh, dia simbol A. Baik, tadi siapa yang guna kalkulator baru ni? Cuba dia tunjuk kat saya dia punya ni. Saya stop present. Siapa yang internet dia bagus dan dia boleh tunjuk kalkulator dia ni? Ridwan, internet awak bagus kan? Ridwan tunjuk kalkulator, buka. Awak guna kalkulator baru kan? Kereta lama cikgu. Awak guna kalkulator apa? Saya kereta lama. Aduh, wai. Kak Ramin? Kereta lama. Kereta baru, siapa kan kereta baru? Kak Ramin? Ya, saya. Kalkulator tu tunjuk. Jangan kata awak guna kereta lama. Mesti guna kereta baru. Saya kereta baru. Tunjuk ni, ambil video. Video pula. Buka on. Ni. On kamera. Kamera. Sekejap. Kan saya suruh budak perempuan kan, cikgu tak pakai tudung lah, apalah macam-macam. Jangan kata awak tak pakai baju. Lama ya kau Ramin, make up ke apa? Dah. Mana kereta awak? Ni. Sekejap saya Tekan mode. tekan pin kan dia ni. Tekan mode. Alamak. Okey, nampak apa? So ni equation. Nombor berapa equation tu? Dia tak ada nombor je kot. Tak Dia ada nombor? dekat A. Okey, Macam yang ni kan? ini kalkulator apa ni? Ni kalkulator yang latest lah. Saya rasa later kot. Okey, cuba bersemula reset balik. Awak tekan mode. Yang menu setup ni. Menu, lepas tu So dia keluar bawah apa? tu ada, dia keluar banyak-banyak pilihan macam ni lah. Kenapa ada graf pula ni? Oh, ada Dia memang macam tu. macam-macam. Mana yang equation? So ambil equation. Ni equation. Tengok, mana equation tak nampak lah. Nombor A. Cuba tekan equation tu. 1, simultaneous. 2 boleh bang. 3, unknown 3. 3. So dia keluar apa tu? keluar. X, Y, Z X, Y, Z. Ada X, Y, Z. D tak ada D? Tak ada. Ada X, Y, Z je. Atas tu ada D kan? Atas tu D? D tu boleh isi tak? Tak boleh. Maksudnya X, Y. kena tekan unknown 4 kot. Cuba tekan unknown 4. Sekejap. Ini terbaru ni lagi saya tak tahu. Ada Unknown dia. X, Y, Y, Z.
Z dengan T. Okey, guna yang tu. Hmm. Okey. Okay. Tu betul. Okey, dah. Siapa lagi, saya bukan kalkulator yang ni, yang lagi satu tu. Siapa yang guna yang satu lagi tu? Aisyah guna yang mana Aisyah? Yang Putego. Sama juga? Ke Ha. lain? Sama macam tadi? Awak putih ke awak silver? Dia ada satu lagi kan, silver. Sarah Saya guna apa? putih. Oh putih. Sarah guna apa Sarah? 4 minit lagi. Hilang pula Sarah. Okey, siapa yang ada masalah? Akmal okey Akmal? Ya, Akmal. Okey, siapa yang ada guna kalkulator kalau tak silap saya warna silver kot. Sebab tadi budak P2 tunjuk yang warna silver. Dia kena tekan yang equation. Apa-apa pun awak kena cari ni. Equation. Unknown selalunya 3. Saya tak tahulah kenapa yang tu 4. So dia ada macam ni, row. Dia akan buat row. Ni row pertama, layer kedua, ketiga. Dia ada A, B, C, D. Mesti ada A, B, C, D. Cikgu, Kena cikgu. ada. Ya. Cikgu tak share screen. Oh, saya tak share screen. Terima kasih. Sekejap. Okay. Okay, nampak tak ni? Nampak Nampak ke? tak? Okay. So, saya tak tahulah kalkulator yang silver tu lah saya rasa. Yang satu lagi tu, yang tadi tu terlalu latest tu saya siap ada gambar-gambar lagi. Yang sebelum dia tu, dia awak kena cari equation tapi selalunya unknown 3. Saya tak tahulah kenapa unknown 4. Okay, dia mesti ada A, B, C. Dia bentuk dia macam ni. Dia mesti bentuk dalam petak ni. Okay, maksudnya A1 saya akan letak 1. 1, negatif 1, kosong. Saya akan letak 1, negatif 1, kosong. 2 saya 13.7, kosong 1.2, 12. 13.7, kosong 1.2, 12. Okay, lepas tu kosong 6.7, 1.2, 9. Kosong 6.7, 1 point berapa? 1.29. 1.29. Awak akan dapat jawapan yang sama. So apa-apa kalkulator tengok, jadikan sama ada kalau yang lama dia akan keluar yang ni, guna mod ni, yang lama ni. Macam saya punya, saya guna yang ni. Tapi yang baru tolong cari perkataan equation ni. Ada table yang macam ni. Boleh isi 4. Kak Amin, awak isi ni dapat tak jawapan sama? Ke awak tak isi? Isi. Rizwan datang cikgu. Dia kacau. Apa dapat tak jawapan sama? Tapi saya punya dia ada 4 ni. Itulah 4. Tapi saya rasa betul tu 4 tu. Dapat tak jawapan sama? Jadi infinite solution. Tak boleh solution? Kan dia tak bila 4 tadi jadi sini cikgu. Awak Jadi isi 4 betul tak? 1, negatif 1, kosong, ni semua ni? bawah sekali ni. Tipu. Sekali dengan D lah. So dia Tidak guna asyik. 3 unknown saja. Itu latest. Ada 3 je ni. Nampak kan Amin? Tak. Jadi cikgu tak. Dia bawah Okey. dia tinggal lagi Okey. satu baris. Satu baris lagi cepat. Tak, satu baris lagi ni nak isi. Kan cikgu bagi 3 je kan? Oh dia ada 4 kat bawah ni. Oh tak, saya nak 3 je. So mesti unknown 3 lah. So saya kata mesti unknown 3. Tapi bila unknown 3, A, B, C je. ABC je saya tengok. D tak ada D. Okey, Khairul Amin, tugas awak kena carikan, selesaikan masalah ni. Nanti buat video, post dekat saya. Selesaikan. Berbincanglah dengan mereka-mereka semua ni. Awak kan banyak ni kawan.
Dengan Aiman ada. Aiman. Tanya dengan kawan. Nanti post kat saya sebab nanti saya bagi kat orang lain juga. Tak apa. Sebab saya rasa ramai tak tahu ni yang guna yang tu. Sebab yang ni pun saya tak tahu ni latest ni. Okay. So nanti kita tunggu Khairul Amin punya video sebab dia pakar calculator. Ibu jadi pakar calculator pula lah. Okay, so apa yang saya nak awak buat sekarang, tolong buat ni cuti ni kan. Cuti ni tak buat apa-apa kan. Kau boleh buat apa-apa pun. Buatlah ni exercise 3.3 dengan exercise number 1 dengan number 2 ni. Buat ni. 3.3 dengan ni. Sebab yang ini je. Ada 1, 2, lepas tu nanti dekat you punya tutorial ni soalan dia nombor 2 soalan je boleh buat. Nombor 7 dengan nombor 7 je. 7A dengan 7B. So 4 soalan. So tolong buat Tolong buat. Kekoff ni you kena buat sebab markah dia besar. Saya takut dia ulang balik 10 markah dekat dia, sayang kalau you tak boleh buat. Okay, boleh. So saya dah habis masa ni. So saya stop dengan tasbih kafarah surah wal